Salam sejahtera dan salam hormat. Anda sedang menonton segmen Realiti Rakyat Pemulihan di Awani Pagi dalam kita menyuntik semangat kepada semua yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sejak akhir-akhir ini, peningkatan kes COVID-19 dalam negara, kita lihat semakin hari semakin menunjukkan angka yang membimbangkan. Dalam masa yang sama, penekanan kepada tahap berjaga-jaga dan kewaspadaan kepada semua pihak juga telah diwawarkan seperti teruskan menjaga jarak anda dan memakai pelitup muka. Namun tidak dinafikan impak besar daripada peningkatan kes boleh menjurus kepada tekanan dan stres akibat kebimbangan. Dan hari ini di Realiti Rakyat kami akan membincangkan mengenai bagaimana kita boleh bertenang dan menguruskan kebimbangan ini dengan baik. Dengan itu, Realiti Rakyat Pemulihan di Awani Pagi bermula sekarang. Ya, biarpun rakyat rata-rata berasa kecewa, bimbang dan terkilan dengan angka kes terkini, tetapi kita tidak boleh terus mengalah dalam berjuang meratakan lekuk pandemik di negara kita. Dalam masa yang sama, perlu ada kesedaran bahawa angka kes yang tinggi juga memberi ruang kepada kegusaran, stres dan kerisauan yang melampau ke atas penularan virus. Tapi bagaimana kita boleh kekal tenang dengan peningkatan kes ini? Kerana stres dan rasa khawatir itu boleh menyumbang kepada masalah tekanan dan juga depresi ataupun kemurungan. Jadi untuk itu kita nak bincang bersedia di talian Skype bersama pakar psikoterapi dan kaunseling dalam bidang kemurungan dan kebimbangan Dr. Miriam Omardin. Terima kasih Dr. Miriam bersama kami di Realiti Rakyat Pemulihan. Dan Doktor, kita lihat ketika rakyat kini sedang menuding jari, gusar dan khawatir berhubung, terutama lagi berhubung dengan keselamatan anak-anak dan juga orang yang tersayang. Lebih-lebih lagi melihat kepada peningkatan kes. Banyak kes positif dilaporkan tercetus mungkin juga di kawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Apa tindakan terbaik untuk kita terus kekal tenang dalam keadaan sekarang ini? Okey, terima kasih. Mungkin sebelum saya mula dengan bercakap tentang apa kita boleh buat, elok juga saya beri sedikit kefahaman tentang kebimbangan. Apabila seseorang menghadapi sesuatu ancaman, kali ini ialah ancaman COVID, satu perkara semula jadi yang akan berlaku pada semua kita ialah reaksi kebimbangan, kerisauan, ada sebut kekhawatiran. Ini adalah satu perkara yang normal, satu reaksi yang membantu kita untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau tahap kebimbangan itu terlalu tinggi, ia boleh memudaratkan pula. Jadi sini yang penting sekali untuk memahami, adakah saya dalam keadaan kebimbangan di tahap yang normal yang memang diperlukan untuk menyelamatkan diri, ataupun saya berada di tahap kebimbangan yang keterlaluan hingga sudah mula menjejas hidup atau kesihatan saya. Jadi itu satu perkara. Yang kedua, apa kesan kebimbangan? Yang pertama adalah kesan yang ramai orang mungkin tak sedar apabila kita terlalu bimbang. Kesan dia ialah kesan fiziologi. Dan salah satu ialah dalam bahasa mudah orang kata darah gemuruh. Tapi kesan dia ialah degupan jantung jadi bertambah laju dan tekanan darah juga jadi bertambah laju. Jadi emosi yang boleh timbul ialah emosi yang terlalu takut atau kadang-kadang terlalu marah. Terlalu marah kepada pihak-pihak yang kita rasa menyebabkan ancaman itu berlaku. Ataupun berlaku tingkah laku yang sangat obsesif, sangat keterlaluan, macam dah tak nak keluar bilik langsung, misalnya basuh tangan dah sampai 10 kali, mandi, ataupun tak nak guna, kalau boleh tak nak guna, tak nak pegang apa-apa benda. Itu kita panggil sudah mula menjejas. Ya? Jadi apa yang kita boleh buat, ada beberapa pendekatan yang kita boleh lakukan. Pertama ialah pendekatan fiziologi untuk melawan degupan jantung yang laju dan takut nak bernafas tu ialah setiap pagi kita lakukan senaman-senaman yang relaksasi,
seperti yang selalu kita dengar ialah salah satu ialah prinsip-prinsip tai chi dan juga yoga. Maknanya kita buat pernafasan panjang, setiap pagi bangun pernafasan panjang dan kita lepaskan nafas itu dengan perlahan. Itu salah satu cara. Kalau yang senang, belajar basic tai chi lah. Sebab tai chi basic ni senang sangat nak ikut dan dia akan bermula daripada kepala sampai ke kaki, di mana setiap otot tu kita regangkan, kita tarik nafas, kita regangkan, kemudian bila kita lepas nafas kita relaxkan otot-otot itu. Itu yang pertama. Yep. Yang kedua kita boleh lakukan, yang mungkin ramai juga orang telah lakukan, ialah pendekatan, kalau kita bimbang sangat, pendekatan kerohanian, keagamaan, spiritual. Misalnya solat, berzikir banyak, solat sunat, banyak berzikir banyak, berdoa. Dan kalau orang Buddhis, dia buat meditasi. Ini juga adalah satu pendekatan yang baik untuk menangani kebimbangan. Yang ketiga, pendekatan psikologi. Sebab ramai orang dah kurung kat rumah, tak dapat nak bersosial, tak dapat nak bercakap dengan orang-orang. Salah satu cara ialah berkongsi dengan kawan-kawan yang tidak membawa toksik bertambahlah. Jadi kena pilih kawan lah kat sini. Jangan pilih kawan yang lagi kita bincang pasal COVID, lagi kita toksik, lagi tak boleh tidur malam. Ya. Jadi dia sedang berkongsi kebimbangan dia dengan orang yang bimbang, dia jadi double bimbang. Jadi itu tidak membantu. Dan kalau susah nak keluar dari rumah, saya cadangkan kita semua banyak WhatsApp, buat video call, pilih kawan yang menenangkan. Ya, saya sudah mula buat kaunseling melalui video call. Sangat berkesan sebab kita menghadap. Video call, kalau boleh duduk dalam bilik, jangan ganggu dia anak-anak, bersembang dengan orang-orang yang mententeramkan kita, menenangkan kita. Video call WhatsApp ni sangat simple dan sangat berkesan. Ada yang saya perhatikan orang-orang yang menggunakan FB untuk meluahkan perasaan mereka. Saya rasa FB ada batasan dia sebab kita tidak boleh share banyak sangat. Kita kena guna bahasa-bahasa berbunga-bunga untuk meluahkan sedikit sebanyak di sini dan sana. Tapi tidak dapat betul-betul meluahkan perasaan sebenar kita. Yang penting nak meluahkan perasaan sebenar kita. Ada juga pendekatan yang boleh dilakukan, iaitu tumpukan kepada perkara-perkara lain yang bukan COVID. Misalnya ternakan, ada bowl, ada bela ikan dalam bowl, jadi boleh bagi makan ikan tu, perhatikan gerak-geri ikan tu. Ataupun binatang kesayangan seperti mempunyai kucing, mempunyai anjing dan seterusnya. Ataupun untuk orang yang suka melukis, dia boleh melukis. Saya lupa ada satu sangat penting yang boleh lakukan, gardening. Kebimbangan COVID tidak semestinya makna kita duduk berkurung dalam rumah sampai tak boleh keluar, tak nampak matahari, tak nampak pokok. Penting kita tengok nature. Untuk menangis, kita kena tengok nature. Kurang-kurangnya keluar, dapat tengok pokok dan semua. Dan gardening sangat terapeutik, sangat berkesan. Saya personally juga suka gardening dan saya dapati gardening sampai 1 jam pun bagus. Duduk menghadap pokok-pokok dan beri tumpuan kepada gardening. Untuk orang yang suka menulis, boleh menulis sajak ataupun boleh buat diary ataupun boleh buat journal untuk tatapan sendiri. Ya, Doktor. Ya, Doktor, tadi Doktor ada memaklumkan mengenai ada yang suka meluahkan perasaan di social media, tetapi kebanyakan orang mendapat berita terkini sekarang ni juga menerusi media sosial, tapi kita sedia maklum bahawa sentimen dekat media sosial tu ketika ini ramai yang meluahkan rasa marah, rasa bimbang yang boleh mempengaruhi mood orang lain juga. Dan bagaimana untuk mengawal penggunaan media sosial ni dan apa bahayanya obsesi dengan media sosial terutama dalam mendapatkan maklumat terkini mengenai krisis ketika ini, Doktor?
Ya. Memang betul zaman digital ni ramai orang bergantung kepada Facebook sebagai cara dia mengisi masa dia. Dan pandangan saya terlalu verbing dalam masa US guna terlalu menghadap handphone, dah sampai macam tak ada solusi lain aktif menghadap handphone ni tidak begitu sihat untuk kesihatan mental sebenarnya. Sebab dalam keadaan sekarang semua orang meluahkan perkara-perkara yang negatif untuk diri mereka. Tapi kalau kita jadi pembaca yang hanya mendengar perkara-perkara yang negatif ini, itu tidak membantu boleh menggandakan perasaan itu. Pada saya memang eloklah kita alihkan perhatian kita daripada Facebook. Mungkin regularly bila nak menghadap Dr. Yusof Noor tu, itu baguslah. Kalau kita mendengar fakta. Tapi bila kita mengikuti keluhan-keluhan kawan-kawan yang menggunakan Facebook untuk melegakan diri mereka, saya rasa dia akan menjadi input yang emosi yang negatif jugalah. Ya. Doktor, sebelum kita ambil tindakan untuk bermeditasi, untuk kawal penggunaan media sosial seperti tips-tips yang doktor kongsikan tadi, sebelum itu kita perlu kawal dulu reaksi kita. Macam mana kita nak memastikan kita tidak bertindak berasaskan emosi. Kerana kalau kita lihat situasi COVID-19 ini, ramai yang berpandangan apa yang berlaku, penularan, peningkatan kes ini berlaku di luar kawalan. Tetapi apa yang berada dalam kawalan kita adalah reaksi, tindak balas. Apa yang kita boleh kawal adalah emosi kita sendiri. Jadi bagaimana untuk memastikan emosi, perasaan kita kekal tenang, bagaimana untuk sentiasa terkawal? Okey, saya akan pergi pada yang keempat yang saya sebut, pendekatan kognitif Macam kalau kita nak pertama sekali kita kena faham emosi yang kita hadapi kerana kesan daripada kebimbangan COVID. Emosi apa? Emosi marah, emosi takut dan seterusnya. Ini yang penting sekali. Kedua, salah satu pendekatan kita guna ialah kita gunakan pendekatan kognitif dipanggil. Kognitif ni tak sesuai untuk semua orang. Mungkin lebih sesuai pada orang yang ada kebolehan untuk analisa realiti. So saya bagi contoh macam cara saya lah misalnya. Kita sedang bimbang. Kita sedang menghadapi gelombang kedua. Tapi cuba kita analisa dan tengok keadaan realiti kita sekarang. Kalau kita perhatikan, kalau kita ingat balik, kita tinjau balik sejarah COVID, kita telah menghadapi gelombang yang jauh lebih besar satu ketika pada peringkat permulaan. Dan semasa itu, saya ingat lebih pada 40,000 orang sampel telah diuji. Itu adalah masa kluster pertama, iaitu kluster Seri Petaling. Dan 4,000, tak silap saya, 4,000 lebih saya rasa, 4,000 lebih orang yang positif pada ketika itu. Dan sangat menakutkan dan Dr. Wira-wira kita, Dr. Nur Hisham dan Puan Linus tidak mempunyai pengalaman. Gelombang yang kita pertama kali menghadapi ialah gelombang yang orang yang menghadapi pun tidak mempunyai pengalaman pertama. Kalau kita tengok KKM betul-betul memegang kepada guideline WHO dan mereka strict tentang guideline itu. Mereka teruskan perjuangan dan akhirnya mereka berjaya. Itu adalah satu gelombang yang sangat besar. Tapi kali ni baru ni timbul gelombang kedua, gelombang Sabah ni, yang saya tengok, kalau saya tengok figure yang baru ni, jumlah sudah hampir 700 Ini ada gelombang yang jauh, saya rasa 1/5 daripada gelombang pertama. Gelombang Seri Petaling. 1/5 daripada gelombang Seri Petaling. Dan wira-wira kita, saya memang asyik sebut
minta maaf lah, saya memang asyik sebut. Dalam mimpi pun kadang tersebut nama Dr. Nur Hisham ya, sebab saya rasa dia fantastik, sangat profesional. Gelombang kedua ni yang dihadapi, ada gelombang yang 1/5 lebih kecil daripada gelombang yang pertama. Dan kali ini wira-wira kita sudah banyak pengalaman. Jadi saya nampak sebagai perjuangan kali ini mereka lagi bersedia dibandingkan dengan perjalanan yang pertama. Jadi kemungkinan untuk mereka berjaya tu lagi besar. Malahan Dr. Nur Hisham ada bercakap dalam taklimatnya bahawa kali ini dia berhadapan satu gelombang yang dia sudah ada pengalaman. Satu lagi, ni saya ni dah bercakap macam bagi pihak KKM pula kan. Peralatan, katil, alat pernafasan, staf, semua ketika itu, ketika gelombang pertama yang besar tu tak cukup. Tapi semalam, hari ini saya baca tengok keupayaan dari segi peralatan-peralatan, katil, peralatan rawatan di Semenanjung dan Sabah. Misalnya di Semenanjung yang digunakan sekarang 30% daripada yang ada. Maknanya keupayaan kepakaran, keupayaan pengalaman dan juga peralatan kita lebih kuat menghadapi gelombang yang kedua banding dengan gelombang yang pertama. Ya, Doktor. Jadi itu merupakan cara penggunaan metod secara kognitif supaya kita mampu menganalisa realiti. Kita melihat berlandaskan realiti bahawa gelombang baharu ini mungkin lebih bawah kawalan berbanding dengan gelombang yang pernah kita lalui sebelum ini. InsyaAllah, saya yakin. Ya, dan banyak yang Doktor sentuhkan tadi yang sangat menarik berhubung dengan wira-wira doktor kita sendiri yang sebenarnya terpaksa berkorban sekali lagi kerana lebih ramai petugas kesihatan frontliners kita yang terpaksa dikerahkan ke tempat-tempat yang diisytiharkan sebagai zon merah. Jadi kita nak tahu pula apa nasihat buat mereka dan banyak lagi nasihat yang kita nak dapatkan daripada Dr. Meriam, tapi kita akan berhenti rehat seketika dan kita kembali selepas ini. Bertemu kembali di Realiti Rakyat Pemulihan dan kami sedang membincangkan tentang peningkatan kes COVID-19 yang pastinya menggusarkan ramai pihak di luar sana. Tetapi kita nak bincang tentang bagaimana emosi kita, reaksi dan tidak balas kita terhadap berita-berita COVID-19 ini boleh terkawal. Dan untuk itu kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Dr. Meriam Omardin, pakar psikoterapi dan kaunseling yang tadi ada menyentuh tentang wira-wira petugas kesihatan di barisan hadapan ini yang mungkin kita terlepas pandang. Kita fikirkan tentang emosi kita, kesihatan mental kita sendiri, tetapi bagaimana untuk frontliners kita yang perlu dikerahkan semula ke Hospital Sungai Buloh, berada di barisan hadapan untuk mengawal gelombang baharu ini. Jadi bagi petugas kesihatan ada segelintir yang dipanggil semula, mereka meluahkan rasa bimbang, rasa khawatir, ada yang ibu bapa terpaksa berpisah dengan anak-anak mereka sekali lagi. Jadi apa nasihat doktor untuk mereka yang terpaksa berkorban sekali lagi ini? Okey, memang pada saya kadang-kadang kita terlalu jaga diri kita, fikir kita lupa ya frontliners punya pengorbanan ya. Malahan sudah ada pun kes-kes kematian frontliner kerana akibat daripada tumpuan menolong orang lain dibandingkan diri sendiri. Mungkin kalau tanya saya apa nasihat pada frontliner, pada saya macam professionally help yourself first. Maknanya kena take care, macam ibarat berperang lah. Kalau orang di depan tu kena, kalau dia nak berjaya juga terus tak bertahan tenaga dan semua, dia kena bantu diri dia dulu sebelum membantu orang lain. Itu prinsip yang sangat penting. Walaupun rasa memang banyaklah nak buat pengorbanan ya. Kedua, pada saya frontliner akan rasa
akan rasa gembira kalau kita tunjuk sokongan kita, simpati kita kepada mereka dengan memberi kerjasama. Ya. Pada saya tak ada apa yang lain yang paling baik daripada kalau kita simpati kepada frontliner, beri kerjasama kepada mereka. Dan kerjasama yang paling penting ialah macam yang disebut tu, patuh. Kalau kita hormati mereka, kesusah payah mereka, patuhlah kepada peraturan-peraturan yang ada. Termasuklah peraturan dari segi rawatan, peraturan bagi kerjasama memudahkan mereka menolong kita, dan patuhlah kepada semua peraturan-peraturan SOP yang berulang-ulang kali disebut oleh Dr. Nur Hisham dalam setiap taklimatnya. Saya rasa itu. Lagi satu, mereka juga memerlukan memerlukan juga masa untuk membuat sharing bersama-sama mereka, macam dipanggil group terapi. Ya. Satu cara di sini, saya percaya sukarelawan ada banyak yang boleh membantu di sini, sukarelawan yang ada kemahiran untuk duduk mendengar perasaan-perasaan dalaman mereka. Mereka kena ada that kind of break. Ya, break di mana mereka duduk sama-sama dan ada seorang yang mendengar keluhan mereka, pandangan mereka dan seterusnya. Dan memang gelombang baru ni akan membawa kesan macam, ya Allah, after working so hard, ingat boleh berehat tak habis-habis. Ya. Dan kita tak boleh ambil frontliner baru yang tak berpengalaman. Mesti berterusan perlukan pengalaman daripada mereka. Ya. Saya rasa itulah cara yang paling baik untuk kita membantu mereka, ialah dengan mengikutilah apa-apa arahan mereka tu, supaya menyenangkan sikit mereka bila nak buat test sampling. Macam sampel sekarang ni sampai berpuluh ribu dan semua, nak test sampel dan semua, berilah kerjasama kepada mereka. Ya, doktor, kalau kita lihat juga mereka yang berada dalam situasi TEMCO, yang berada dalam kawasan yang dilaksanakan PKP secara bersasar ini, bagaimana tahap psikologinya di situ, nasihat doktor? Kerana misalnya di Sabah, mereka pasti bimbangkan sumber pendapatan mereka. Satu perkara yang rakyat bimbang ketika pelaksanaan PKP yang lalu adalah masalah kewangan yang berulang semula. Masalah gelisah atau anxiety tentang kewangan ini satu isu yang besar, kan doktor? Dan ada yang sehingga hilang pekerjaan dan ada juga sehingga bunuh diri. Kita lihat laporan-laporan kerana kehilangan pekerjaan. Dan apa mungkin penasihat doktor untuk mereka yang bimbang, atau bagaimana untuk mereka boleh menguruskan kewangan ini dengan baik ketika ini? Ya, memang malahan benda tu masa peringkat awal kena pun saya dah bercakap dengan kawan-kawan, kerisauan saya akan berlaku keluarga yang tak ada makan, ya. Terutama yang meniaga harian lah, ya. Jadi di sini satu perkara yang penting, saya rasa orang awam yang lebih bernasib baik, ada pendapatan tetap dan semua tu, mungkin telah pun berlaku, kena tolong orang-orang ni. Dan pada saya tak perlu pergi pada persatuan-persatuan besar untuk menolong. Tengok di keliling kita je. Kalau kita nak bersedekah dulu dengan orang ikut dalam kampung kita. Kalau orang yang paling tahu tentang ada keluarga yang tak makan, tak ada duit, susah ni, sepatutnya jiran kita. Kalau jiran pun tak tahu, makna orang luar lagi tak tahu. Jadi sini saya rasa kita kena wujudkan budaya banyak. Saya rasa sudah banyak pun, dah nampak banyak. Cuma banyak suka melalui cara besar-besaran, bersedekah dalam NGO ni, NGO tu. Tapi pada saya, look around your neighbours. Ya? Saya selalu cakap macam tu. Dalam agama pun menyebut nak tolong jiran dulu. Tak payahlah tolong yang gagah sangat kat luar. Kalau semua orang tolong jiran mereka, maknanya tak ada jiran yang akan tak makan.
Ini penting sangat. Kedua, kita kena ingat budaya di Asia ataupun budaya di Malaysia juga ialah budaya kita tidak mahu menceritakan kesusahan kita. Macam satu budaya kita ialah malu untuk nak share kesusahan kita. Dan sebab itu, sebab mereka malu nak share, orang tidak tahu. Jadi di sini lagi satu, saya rasa yang mana ada masalah benar-benar share lah dengan orang-orang keluarga yang berpendapatan tinggi. Dan keluarga berpendapatan tinggi ni janganlah hanya kesian pakai mulut je. Kalau untuk grup-grup ni kena kesian tu maknanya kesian tolonglah. Sebab kesian pakai mulut dalam Facebook banyak. Sekarang kita nak betul-betul pergi ke rumah orang yang tidak mahu. Ya. Dan tadi ada sebut pasal suicide tu. Saya ingat suicide tu sudah ada kaitan kemurungan. Sudah ada kaitan dengan, kemungkinan ada kaitan dengan kemurungan. Sebab ada orang yang bila dia hidup susah, dia tak share dengan sesiapa. Dia melalui sendirian. Dan sampai satu peringkat, dia rasa tidak ada jalan penyelesaian. Dan kemurungan, salah satu ciri kemurungan yang serius ialah mempunyai keinginan membunuh diri atau terus buat keputusan membunuh diri. Sebab mereka tidak nampak jalan dan mereka tidak mahu berkongsi dengan sesiapa. Ya, Doktor. Betul apa yang dikatakan tadi, kita perlu mengatasi stigma yang sangat popular di budaya Asia ini, stigma untuk kita berkongsi tentang kesusahan kita. Tapi kita tahu, sedia maklum, semua orang susah, semua orang melalui detik yang amat perit ketika PKP, ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi jangan malu untuk berkongsikan kisah-kisah anda, pasti ada yang sudi mendengar dan sudi membantu situasi anda. Terima kasih kepada Dr. Mariam Omardin, merupakan pakar psikoterapi dan kaunseling, terutamanya dalam isu kemurungan dan kebimbangan. Terima kasih banyak perkongsian yang wajar kita ingatkan ketika kita berdepan dengan gelombang baru COVID-19 ini. Ya, dan saya kira itu sahaja realiti rakyat pemulihan yang dapat kami kongsikan pada hari ini, dan diharapkan apa poin-poin yang dikongsikan oleh Dr. Miriam dapat digunakan sebaik mungkin, kerana kita sebenarnya perlu menjaga diri sendiri dan juga kemudian melihat kepada orang lain yang boleh yang memerlukan bantuan kita. Dan sekian saja, saya Jijik Ahmad dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.